Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umi Rumiha binti Ahmad Lasdin akan memulakan laporan kemajuan Capstone. Untuk pengetahuan, saya sedang menjalankan latihan industri di Yayasan Ikhlas dengan penumpuan pendidikan awal kanak-kanak dan pembangunan manusia. Tajuk projek saya ialah pembangunan modul eksperimen sains asas berasaskan STEM bagi meningkatkan kemahiran pemikiran inquiry kanak-kanak stateless di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda. Objektif kajian ini terbagi kepada 3 aspek utama. Yang pertama, pengkaji akan mengenal pasti cabaran utama dalam pelaksanaan pembelajaran STEM dalam kalangan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda itu sendiri. Manakala objektif yang kedua, mereka bentuk dan membangunkan modul eksperimen sains asas berdasarkan pendekatan STEM yang sesuai dengan konteks kanak-kanak stateless dan sumber yang terhad. Manakala objektif yang ketiga ialah menilai keberkesanan model eksperimen sains asas dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga ke 6 tahun di Al-Huda. Bagi permasalahan kajian iaitu di mana kanak-kanak stateless di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda Sempurna ini kurang didedahkan kepada pendekatan STEM yang praktikal dan sesuai dengan konteks mereka. Ketiadaan aktiviti seperti eksperimen sains asas menyebabkan mereka tidak berpeluang membina kemahiran berfikir secara saintifik dan meneroka secara aktif, walaupun dalam fasa perkembangan kognitif yang penting. Kekangan sumber, kaedah dan pengajaran tradisional dan kurangnya latihan guru menjadi antara punca masalah ini. Bagi mengatasi masalah ini, kajian mencadangkan pembangunan modul eksperimen sains asas berasaskan pendekatan STEM yang mudah, selamat dan sesuai dengan konteks kanak-kanak stateless. Modul ini direka untuk merangsang minat dan kefahaman asas sains melalui aktiviti hands-on menggunakan bahan yang mudah didapati. Modul turut disesuaikan dengan hasil dapatan temu bual guru dan disokong oleh teori pembelajaran seperti konstruktivisme agar lebih berkesan dan relevan dalam pelaksanaan sebenar. Seterusnya, kajian yang dibawa oleh pengkaji juga memberi beberapa nilai. Termasuklah, ia dapat memperbaiki pendidikan kanak-kanak stateless melalui modul eksperimen sains berasaskan STEM. Seterusnya, membantu memperkenalkan pengajaran interaktif di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda. Manakala yang ketiga, membuka ruang untuk penyelidikan lanjut dalam pendidikan inklusif dan STEM. Kajian ini juga memberi sumbangan kepada dasar pendidikan inklusif di Malaysia dan memperkukuh penyelidikan dalam pendidikan awal yang relevan dan berkesan. Seterusnya, saya akan membentangkan pelan pelaksanaan kajian yang melibatkan 4 fasa utama iaitu refleksi, rancang, tindakan dan refleksi semula yang dijalankan di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda Sempurna. Pada fasa refleksi, sebagai pengkaji, saya memulakan kajian dengan menjalankan refleksi awal terhadap kesesuaian pendekatan pembelajaran sedia ada dengan latar belakang kanak-kanak stateless. Pengkaji memulakan lawatan awal ke Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda dan mendapati bahawa kaedah pengajaran yang digunakan masih sangat tradisional dan kurang elemen STEM. Tiadanya model eksperimen sains yang dirangka khas untuk kanak-kanak tanpa kewarganegaraan ini dan terdapat kekangan dari aspek sumber bahan serta latihan guru. Pemerhatian ini menjadi asas penting kepada pembinaan kajian dan mengenal pasti keperluan intervensi yang bersesuaian. Pada fasa merancang, pengkaji telah menjalankan sesi temu bual secara bersemuka dengan guru-guru di Al-Huda bagi memahami cabaran pelaksanaan pembelajaran STEM, bentuk pengajaran sains yang diamalkan serta mendapatkan pandangan mereka tentang keperluan modul eksperimen sains itu sendiri. Dapatan daripada temu bual ini dianalisis secara tematik dan dirujuk kepada teori pembelajaran serta kajian lepas untuk membina asas pembangunan modul. Pengkaji juga merancang reka bentuk modul STEM asas yang mengandung aktiviti eksperimen mudah, selamat dan bersesuaian dengan sumber sedia ada serta persekitaran pembelajaran Al-Huda. Perancangan pelaksanaan modul turut melibatkan kerjasama dengan guru dan penyusunan aktiviti bersama murid berumur 5 hingga ke 6 tahun. Dalam fasa tindakan, pengkaji membangunkan modul STEM yang berasaskan teori konstruktivisme Jean Piaget yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman sebenar. Aktiviti eksperimen yang dimasukkan direka agar membolehkan kanak-kanak membina kefahaman melalui penerokaan dan sentuhan.
Pendekatan ini amat sesuai dengan tahap perkembangan kognitif murid 5 hingga ke 6 tahun yang berada dalam fasa pembelajaran konkret. Modul ini juga diselaraskan dengan teori ekologi Bronfenbrenner yang melihat guru dan persekitaran sebagai pengaruh langsung terhadap pembelajaran kanak-kanak. Manakala pada fasa akhir iaitu fasa refleksi semula, pengkaji menganalisis respon guru selepas pelaksanaan modul untuk menganalisis kesesuaian serta keberkesanannya. Berdasarkan maklum balas ini, modul ditambah baik secara berterusan dengan merujuk kepada teori pembelajaran konstruktivisme dan keperluan sebenar murid itu sendiri. Fasa ini membolehkan pengkaji menilai keberkesanan modul dari segi pengaruhnya terhadap minat, interaksi serta kemahiran pemikiran inkuiri murid. Fasa refleksi digunakan dengan penilaian awal terhadap kesesuaian pendekatan pembelajaran dengan latar belakang kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda Sempurna. Lawatan awal ke pusat tersebut telah dilaksanakan bagi memperolehi pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks pembelajaran, persekitaran serta pendekatan pengajaran yang diamalkan. Melalui pemerhatian yang tidak formal sepanjang lawatan, penyelidik mendapati bahawa pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus kepada kaedah konvensional dan masih kurang penerapan elemen pembelajaran berasaskan STEM. Hasil refleksi awal ini memberi gambaran awal tentang keperluan penambahbaikan dari sudut pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, bersifat praktikal dan sesuai dengan tahap perkembangan serta latar belakang murid. Dapatan ini menjadi landasan penting kepada fasa seterusnya dalam kajian ini, terutamanya dalam mereka bentuk modul pembelajaran yang lebih bersifat pengalaman langsung dan relevan dengan realiti murid serta persekitaran pembelajaran mereka. Dalam fasa perancangan pula yang dijalankan pada Februari hingga Mac 2025, telah pun siap 75%, di mana penyelidik telah melaksanakan sesi temu bual secara bersemuka bersama guru-guru di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda Sempurna. Temu bual ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran utama dalam pelaksanaan pendekatan STEM dalam kalangan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan. Selain daripada itu, temu bual turut memberi ruang kepada guru untuk berkongsi pandangan berkenaan untuk pengajaran sains yang sedang diamalkan serta keperluan terhadap modul pembelajaran berbentuk eksperimen yang lebih sesuai dan praktikal. Terusnya, dalam aspek tindakan pula yang dijalankan pada bulan Mac hingga April 2025 sedang dalam pelaksanaan, di mana maklumat yang diperoleh daripada sesi temu bual ini dianalisis secara tematik dan digunakan sebagai asas dalam proses pembangunan modul eksperimen STEM asas. Penyelidik juga merujuk kepada teori pembelajaran seperti konstruktivisme Piaget dan ekologi Bronfenbrenner serta kajian-kajian lepas bagi memastikan kesesuaian modul dengan keperluan murid tersebut. Konteks pembelajaran dan sumber yang terhad. Proses ini menandakan peralihan dari fasa refleksi kepada fasa pembangunan awal intervensi dengan penekanan terhadap kesesuaian kandungan, pendekatan pedagogi serta kebolehlaksanaan modul dalam konteks lapangan sebenar. Fasa tindakan melibatkan pelaksanaan awal modul eksperimen sains asas bersama murid berumur 5 hingga ke 6 tahun di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda. Modul ini dibangunkan berdasarkan pendekatan STEM serta disesuaikan mengikut tahap perkembangan kognitif dan persekitaran murid yang serba kekurangan. Sesi ujian modul dijalankan secara langsung di dalam kelas dengan bimbingan guru serta pemerhatian penyelidik terhadap penglibatan murid. Pelaksanaan ini bertujuan untuk melihat tahap keterlibatan kanak-kanak, kefahaman asas mereka terhadap konsep sains yang diperkenalkan melalui aktiviti, serta menilai minat mereka terhadap pembelajaran berasaskan eksperimen. Sepanjang sesi, data dikumpul secara kualitatif melalui pemerhatian dan maklum balas lisan daripada guru sebagai asas untuk penambahbaikan modul pada fasa seterusnya. Fasa terakhir iaitu refleksi semula yang dilakukan pada April hingga Mei 2025. Fasa refleksi semula akan dilaksanakan selepas pelaksanaan modul. Dalam fasa ini, pengkaji akan menganalisis respon guru yang dikumpul sepanjang sesi ujian modul bagi menilai tahap kesesuaian dan keberkesanan modul eksperimen yang dibangunkan. Daripada
Maklum balas guru dan pemerhatian akan digunakan untuk menilai sejauh mana modul ini berjaya meningkatkan kefahaman dan minat murid terhadap pembelajaran STEM. Selain itu, modul akan ditambah baik secara berterusan berpandukan dapatan lapangan dan kerangka teori pembelajaran konstruktivisme yang menjadi asas kajian ini. Refleksi semula ini dijangka memberi arah tuju bagi penambahbaikan modul dan cadangan implementasi jangka panjang yang lebih efektif di Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda. Seterusnya, bagi faedah dan impak kajian. Yang pertama iaitu impak terhadap industri. Kajian ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan kepada Yayasan Ikhlas sebagai sebuah NGO yang aktif dalam memperjuangkan hak pendidikan dan kebajikan kumpulan yang terpinggir, termasuk komuniti stateless di Sabah. Melalui pembangunan modul pembelajaran STEM yang mesra kanak-kanak dan berasaskan eksperimen muda, Yayasan Ikhlas dapat menjadikan dapatan kajian ini sebagai satu bentuk intervensi yang inovatif untuk menambah baik kaedah pengajaran mereka. Seterusnya, kajian ini turut memberi faedah kepada komuniti di mana ianya dapat meningkatkan pendedahan awal terhadap pembelajaran STEM yang menyeronokkan dan bermakna. Seterusnya, memperkasa kemahiran asas kanak-kanak dalam bidang sains. Manakala faedah yang seterusnya kepada akademik, ianya dapat menambahkan khazanah kajian tempatan mengenai pendekatan STEM dalam konteks kanak-kanak tanpa kewarganegaraan, menjadikan model awal intervensi pendidikan yang boleh diuji di tempat lain dengan konteks serupa, menggalakkan lebih banyak penyelidikan yang menghubungkan STEM dengan pembangunan sosial dan komuniti. Seterusnya, kajian ini turut memberi faedah kepada komuniti di mana ianya dapat meningkatkan pendedahan awal terhadap pembelajaran STEM yang menyeronokkan dan bermakna. Seterusnya, memperkasa kemahiran asas kanak-kanak dalam bidang sains. Manakala faedah yang seterusnya kepada akademik, ianya dapat menambahkan khazanah kajian tempatan mengenai pendekatan STEM dalam konteks kanak-kanak tanpa kewarganegaraan, menjadikan model awal intervensi pendidikan yang boleh diuji di tempat lain dengan konteks serupa, menggalakkan lebih banyak penyelidikan yang menghubungkan STEM dengan pembangunan sosial dan